ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid ini, saya terlebih dahulu mengucapkan syukur dan tahniah kepada penduduk di Sempering ini kerana dapat masjid baru walaupun aircon belum siap. Saya masa mula-mula masuk mai tadi, apa panas ni, depa tak buka aircon ke? Dia kata pasal aircon tak siap. Tak siap. Jawatankuasa kata saya pasal baru ada orang derma lagi, baru 4 biji. Ada berapa biji lagi perlu ni? Lagi 6 biji. Jadi yang mari penuh masjid alam ni dan yang duk tengok di seluruh Malaysia ni, masjid Sempering ni nak lagi 6 aircon. Ni. Jadi kalau nak derma macam mana? Dia nak berhubung dengan siapa? Saya mula masuk, panas kan. Depa ni masjid baru tak cekap lagi buka aircon ke? Sangka buruk. Setengah masjid dia ahli jawatan kuasa dia hak jaga aircon tu, Tok Syok dia tu mungkin dah tua. Bukan di sinilah, cerita tu di Myanmar tu. Jadi dia kira diri dia pagi-pagi sejuk, orang musim panas, aircon ada, dia tak buka. Bila dia tak buka, kita masuk masjid berkuak. Kata, awak tak buka aircon, saya sejuk. Dia kira dia masjid bukan dia seorang, orang lain sama. Dia jaga kepentingan makmum. Dia jangan, kalau dia rasa sejuk, dialah pergi cari baju tebal sebai diri dia. Tapi ini bukan pasal ni lah. Kadang-kadang pasal syarikat, kita ambil satu syarikat tu supaya pasang aircon. Mungkin bukan sini ya. Kita cari, kadang-kadang cari orang kita lah dalam bahasanya. Orang kita dia, kadang-kadang dia tak bersungguh. Orang panggil 3 hari tak main pasang ni, 4 hari tak main pasang ni. Saya dekat rumah saya tu, saya buat satu surau dalam tanah saya lah. Saya ajar kawan-kawan kalau main senang. Kadang-kadang rumah saya tu jauh sikit, 5 km baru sampai masjid. Panggil satu syarikat, pasang aircon. Dia pasang aircon, remote dia tak bagi. Jenuh duk telefon dia, seminggu baru hantar. Kata, sebab tu Nabi ni sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita bila buat satu benda ni an yudqinahu, bersungguh-sungguh. Bila tak bersungguh, jadi kita tewas di pasaran. Bila kita tewas di pasaran, kadang-kadang kita salahkan orang lain, tapi kita tewas di pasaran. Alhamdulillah dapat masjid baru ni, saya langut tengok
Dan sesungguhnya masjid yang diasaskan daripada hari pertamanya, ulama-ulama khilaf, yang pertama tu Masjid Quba ke Masjid Nabawi. Sebahagiannya mentarjihkan Masjid Quba. Ahaqqu an taquma fihi. Bila Allah Ta'ala cakap pasal Masjid Dirar, masjid yang dibina untuk kerosakan orang Islam, Allah Ta'ala cerita tentang kelebihan Masjid Quba atau Masjid Nabi. Allah kata bahawasanya masjid yang dibina di atas dasar taqwa, itulah yang paling berhak untuk engkau berdiri padanya, salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Padanya ada lelaki-lelaki, yakni ada orang-orang, lelaki ni merangkumilah, maksud ada orang merangkumi jamaah kerana lelaki dan perempuan. Yuhibbu an yatatahharu, suka untuk membersihkan diri. Bersihkan apa? Bersih ambil wuduk ke? Tak. Ya, wuduk itu sebahagian daripadanya. Wallahu yuhibbul muttahirin. Allah suka pada orang yang membersihkan dirinya, yakni bersih daripada syirik, bersih daripada riya, bersih juga daripada hadas, bersih daripada junub, bersih pada zahirnya, bersih pada batinnya. Yang demikian itulah orang-orang yang berada di dalam masjid. Dan ini kita akan datang bulan Ramadan, kita harap kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah katakan suka untuk membersihkan dirinya. Dan suka untuk membersihkan diri ni kita sendirilah yang akan tahu. Bila ada kita baca Al-Quran, kita istighfar, kita salat, kita rasa satu kelegaan, satu nikmat. Kita suka, teringat saja nak salat, teringat saja waktu nak tahajud, kita rasa suka. Teringat ada peluang untuk bersedekah, kita rasa teringat tu pun rasa gembira dah. Yuhibbu an yatatahharu, yuhibbuna an yatatahharu, suka untuk membersihkan diri. Dan ini penting. Setiap orang boleh hukum kita dengan dari segi zahirnya. Tengok dia ni selalu nampak ada lebay atas kepala, ada buat macam ni lagi ke, ada jawatan ke, mufti ke, apa ke, mungkin kita rasa dia orang bersih diri dia, tapi belum tentu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah yang bersih. Tazkiyatun nafs, pembersihan diri, dan datang ke masjid untuk membersihkan diri. Datang masjid bukan nak berebut jawatan, datang ke masjid untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pihak masjid ni dia hantar surat mai kat saya, dia minta nak sambut Ramadan. Jadi insya-Allah kita lagi 2-3 hari ni saya cakaplah sedikit tentang Ramadan ini, dan kemudian mungkin kalau ada ruang saya buka pada kita perbincangan pada malam ni. Bila nak mari Ramadan, kita bersiap. Kita pun bercakap dengan isteri kita, Ramadan nak mari. Kita pun bersiap, duk ingat masjid mana nak salat. Jatang kuasa masjid duk pinggak, siapa nak jadi imam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengar hak saya nak habaq ni, sekejap lagi kita bincang. Ramadan mari dah tahun lepas, tahun ni dia datang lagi. Allah jadikan hidup ni dia berbagai-bagai musim. Hidup ni pun, kita duduk dalam negeri ni pun banyak musim. Perlis ni negeri banyak musim. Sebab tu dia boleh ada harum manis. Ini pun kurnia Tuhan lah pada negeri Perlis ni. Negeri lain boleh tanam harum manis ni, dia tumbuh lah juga, tapi nak berbuah tu payah. Adalah sebiji dua tak lebat macam dengan Perlis. Allah Ta'ala kesian, rahmat dia pada orang Perlis, dia bagi satu jenis pokok Perlis saja ada, siam pun tak apa nak ada, tak boleh nak ada, iaitu harum manis.
Tapi kena syukur lah, kena taqwa. Kalau law anna ahlul qura amanu wattaqau, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika ahli-ahli qura, negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka keberkatan di langit dan di bumi. Mudah-mudahan. Sebab tu main musim harum manis, hak duk ada ni tak buatlah, saya ceritalah. Jangan tipu harum manis. Orang luar main kadang-kadang nak beli tak tahu. Kan? Kita bubuh tanda. Buah tak cukup lagi, kita petik lah. Kita hantar pergi, dia balik-balik makan, tak harum dan tak manis. Sebahagian hak mari tak tahu, tengok haru manis, kan? Jangan, lama-lama Allah uji kita, harga dia jatuh. Sebab tu sebahagian kita jangan buat perkara-perkara yang menghilangkan keberkatan Tuhan terhadap ni kurniaan dia bagi pada negeri ini. Mudah-mudahan kita buat elok-elok, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan lagi dengan hasil yang baik. Saya nak cerita pasal musim. Musim ni pun dia ada banyak. Mari musim panas, kita gaduh panas. Sehari mari musim hujan, kita kata lega hujan. Main hujan seminggu, kita pun kata seminggu dah ada hujan. Itu manusia. Tapi Allah jadikan silih berganti. Lepas tu mari musim sejuk, kita mari musim angin timur. Di Perlis ni macam-macam musim. Kalau kita pergi negeri lain, ada musim sejuk sampai nak keluar rumah pun tak boleh, pedih pipi kita. Ada musim yang panas. Allah jadikan silih berganti di kalangan manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Allah jadikan silih berganti di kalangan manusia. Dengan bersilih gantinya hari, maka manusia ada perasaan yang berbagai-bagai. Ada orang yang suka dengan musim panas, ada orang yang suka dengan musim sejuk. Ada orang risau apabila hujan turun kerana dia nak menoreh. Ada orang gembira hujan turun kerana pokok-pokoknya basah dan subur, dan berbagai-bagai lagi. Tuhan menjadikan hari-hari yang silih berganti. Walaupun ada hari yang kita suka dan tidak suka, mungkin, tetapi demikian itulah warna-warna bagi kehidupan yang membolehkan kita menikmati kegembiraan dan kelazatan bagi hidup ini. Ia seperti hari-hari, ada hari kita muda, kita fikir kita nak dewasa. Bila kita dewasa sampai kita tua, kita fikir kalau aku boleh muda kembali, dan ia tidak berulang. Allah jadikan hari-hari silih berganti di kalangan manusia supaya manusia merasai bagi setiap musim itu rasa yang berbeza-beza. Dia jadikan kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita tak suka, derita. Kalau Allah jadikan malam memanjang, kita kata kalau malam panjang ni bagus Helena. Tapi kalau dia bagi malam panjang, habis tak boleh kerja apa kita. Tapi kalau dia bagi siang, setengah orang tu kuat bekerja, dia bagi siang saja, manusia tak tidur, kacau kita. Dia bagi malam, dia bagi siang. Dia bagi musim, kita ada hari kita suka nikmat, duk celah nikmat 2-3 bulan setahun, dia datangkan hujan. Itu realiti. Kalau ada orang main tanya kita, macam mana Ustaz, ada tak doa supaya kita ni tak kena hujan? Jangan main hidup di dunia ni. Tempat hak tak ada ni, hujan hak seronok semua ni, syurga. Nama kata dunia ni, yang ni darul ibtila, negeri ujian. Nabtali, Tuhan kata kami uji dia.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami jadikan insan, kami uji dia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami benar-benar akan menguji kamu dari sesuatu, bisyai'in minal khawfi, daripada ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was thamarat, nyawa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Allah kata kami mungkin uji. Wala nabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kamu. Bila kita kena ujian, derita, merenung, susah hati, kita tahu kita duduk di dunia. Kita tahu kita duduk di dunia. Ini realiti dunia. Ramai orang kadang-kadang tanya saya, macam mana nak hadapi ujian? Realiti dunia, saya pun kena ujian. Nabi yang jauh lebih mulia kena ujian. Tapi Allah kata, wa basyiris sabirin, bagi khabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi khabar gembira pada orang yang sabar. Orang kata hang cakap senanglah sabar, hang tak duduk tempat aku. Dia kata kat kita, cakap senanglah sabar, tak kena tak apa. Kita kata sabarlah. Tapi Allah kata wa basyiris sabirin, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Macam mana orang yang sabar tu? Tak apalah aku sabar, tak apalah aku sabar. Tapi Allah sebut ciri dah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah, kepadanya kami kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tak ingat dunia ni saat kita nak balik pada Allah, kita memang stres. Tengok orang yang zalim, tak betul, kadang-kadang menguasai keadaan. Yang menipu kadang-kadang jadi kaya. Yang baik kayuh bersikap kat kampung saja. Tapi Allah kata wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah, kepadanya kami kembali. Bila kita tahu kita ni daripada Allah, kita nak balik-balik. Yang ni bukan tempat kita. Tempat kita hak asal tu kita nak balik, iaitu kampung tok nenek kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam, kampung dia di syurga. Kita ni bukan tempat kita di sini. Bila kita pergi kerja, kita tumpang. Anak-anak kita duduk di asrama, lebih kurang dia tak kisah, tak apa. Habis 5 tahun dia balik. Rumah ayah dia ni di tempat dia ni dia kata besar. Kalau kita percaya tempat kita elok, habis cerita di sini kita balik, maka kita pun rasa sabar di atas hal ini. Oleh kerana manusia tadi perlukan musim yang silih berganti, nak kena ganti-ganti. Semayang, alhamdulillah kita salat. Bila mari nak puasa setahun sekali, kita excited. Bukan tak pernah puasa, tapi bila nak mai puasa balik ni, dia bersedia dah, duk teringat dah ni duk teringat dah. Nak puasa lagi 2 minggu ni duk teringat, nak puasa lagi seminggu kita duk ingat nak puasa. Demikian Tuhan itu memujuk perasaan kita. Allah jadikan macam-macam, ada salat,
Solat pun ada waktu siang, ada waktu malam. Dia bagi solat tahajud, time yang mana kita akan rasa nikmat dalam solat, tenggelam dalamnya. Ada orang dia solat cukup 5 waktu, dia nak solat tak cukup masa, sibuk kerja, Allah bagi untuk dia sedekah. Duit banyak dia sedekah, duit banyak dia sedekah, itu pahala dia. Ada orang puasa dia suka. Oleh kerana berbagai-bagai cara Tuhan bagi dalam package yang hidup di dunia ni, supaya manusia rasa pelbagaian jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka disyariatkan puasa. Seronok kita nak rasa puasa. Kena manusia demikian, ada puncak dia naik. Esok tengok 2-3 hari lagi penuh masjid ni. Kena kuih nak 15 dia kurang sikit lah. Bila kata puasa, kalau habang kata puasa saja, orang tak puasa. Pasal apa kita nak seronok nak puasa? Tanya orang, pasal apa seronok nak sampai puasa ni? Dia kata, Allah, bulan puasa tahu sajalah bazar Ramadan. Tu ada satu hari lah, dia nak makan. Orang teringat nak puasa, dia teringat nak makan. Tapi bagi orang yang normal macam kita, mudah-mudahan yang kita teringat ni pahala ibadat, pahala anak ibadat. Saya tak tahulah orang perempuan apa rahsia dia apa. Hari itu kita tengok jual tudung, tapi tak jadi dah fenomena tudung ni. Tak tahu ada lagi, saya tak tahu. Jual tudung murah lah kot. Harga daripada RM100 jual kot RM70, murah RM30 ke apa. Sanggup tu pi berbaris daripada pagi tu. Tidur tepi bubuh tikar. Anak duduk atas reba, tunggu kedai buka. Buka je kedai, pakat terpa habis. Kawan tu suar tangan macam ni, yang berebut. Ish, hebat. Pasal apa yang berebut? Ada offer 50%. Kena bayar lah juga. Tuan-tuan hadirin, siapa pernah pergi Boxing Day? Siapa pernah duduk di UK, di Europe, di ni? Oh, hebat Boxing Day. Kita duduk sana sama. Saya family pun. Bila mari hari tu barang memang murah. Dia potong sampai 75, tinggal 20, ada 50%. Kedai tak ada buka lagi, orang duduk di depan kedai. Masuk tu kira tak ada nak tengok hak mana nampak murah, ambil balik pakai tak apa nak kena. Sebab tawaran murah. Dunia saja pakai baju 2-3 kali cemuih ya. Allah nak bagi syurga, lalu dia bagi tawaran supaya amal di ibadat kita ditingkatkan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam diganda-gandakan. Semua amalan kita digandakan. Sedekah RM10 dia ganda, sedekah RM1 dia ganda. Nampak pada kita RM1 lah. Senyum sikit dia ganda. Assalamualaikum dia ganda. Salam dengan orang dia ganda. Apa lagi? Buang sampah dalam tun sampah dia ganda. Cuci masjid dia ganda. Yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dha'f. Ila 700 dha'f. Al-hasanah
asyru amsalia. Satu kebaikan 10 kali ganda. Semayang 2 rakaat kira macam berapa? 20 rakaat ila 700 da'fin, sehingga kepada 700 kali ganda. Semua amalan kita ni tak sama. Semua dia ganda 10 kali ganda sampai kepada 700 kali ganda. Sehari kita semayang Isya berjamaah, ada yang dapat 10 kali ganda, ada yang dapat mungkin 60 kali ganda sampai 700 kali ganda. Macam mana nak kira tu? Allah Ta'ala maha mengetahui bagi setiap jantung hati hamba-hamba dia. Ada yang nak mari masjid ni susah, jauh dia, jalan kaki, kaki pun sakit, mai pahala dia tentu tak sama dengan yang sihat. Kita, Allah tak suruh kita sakit, tapi Allah uji sebagian hamba sakit, dia nak mari jauh lebih kita, susah, dia pahala tentu lebih daripada kita. Dia kata al-ajru biqadar al-masyaqqah, pahala dengan kadar kesusahan yang kita lalui. Ada orang nak mai keluar boleh semayang Jumaat susah, minta izin kat bos, kena sign borang baru boleh mai. Kita pun start motor di rumah mai semayang Jumaat, sama, dua-dua sah Jumaat, tapi tentu pahala dia tak sama dengan pahala kita. Ada orang nak pergi haji, teringat dah, jom kita pergi haji, jom tahun depan kita pergi, duit banyak. Ada orang teringat kita nak pergi haji, Allah, nak pergi lagi 10 tahun duk jimat dah sekarang. Dua-dua sah haji dah, mudah-mudahan insya-Allah jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi pahala tak sama di sisi Allah. Maha adil Tuhan kepada hamba-hamba dia. Pergi kerja, semua orang dapat pahala sama. Pergi kerja, macam saya lah pergi kerja kan, ada driver bawa, dapat pahala agak mudah-mudahan dengan kerja. Hak lain kena start, ada yang pergi kerja sendiri, ada yang kena start motor, ada yang kena naik bas. Kerja ibadah, kadar kesusahan membolehkan pahala yang lebih. Bukan kita disuruh tempah susah tak, tapi demikian Allah menggandakan amalan. Mari masuk di dalam salat, saf sama duduk, Allahu Akbar imam, kita pun di belakang Allahu Akbar, tetapi di sisi Tuhan tak sama. Tidak sama kadar yang khusyuk, tak sama kadar yang ingat Allah, tak sama kadar yang ikhlas. Kesemuanya tak sama di sisi Allah. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Sebab itu setiap hari kita membaiki amalan kita. Walaupun kita pergi, kita rasa macam aku duduk pergi sembahyang jemaah dah, tetapi tak sama. Mungkin pahala maghrib kemarin dengan pahala maghrib hari ini tak sama. Berdasarkan keadaan keikhlasan kita, berdasarkan kepada khusyuk kita, berdasarkan kepada cabaran yang kita hadapi. Jadi satu ibadah, satu kebaikan berapa ganda? 10 sampai 700. Yang tu yang kita tak tahu tu kita berapa. Tuan-tuan main masjid, ikhlas, duduk sampai ke belakang sana, duduk nak dengar mufti ni cakap apa, dia nak habaq pasal pekak ke apa kan. Sagi musim lain kita cakap apa, saya yang mari belum tentu lagi, mungkin kena lah malam ni dah janji dah pergi lah, sagi depan kata mufti tak main pula. Zahir ada lebay, ada jubah jawatan mufti, duduk di depan. Zahir, Allah di sisi Tuhan belum tahu. Samalah yang lain-lain, samalah tu imam pun. Ni tu imam depan saya ni,
Samalah, bukan nak kata kotak, siapa pun sama. Mungkin anak makmum kita pahala lebih daripada kita, dia mai ikhlas. Mungkin ada sebagai orang mai, kena pergi kata, aku AJK, besok dia tak pilih aku pula. Ada. Orang mai kena Allah, dia mai kena dia AJK. Dekat-dekat nak pemilihan lah, mai cepat saja, mai kerap sikit lah. Kita diperlih tak buat lah pemilihan tu. Kita tinggal 1-2 jawatan saja. Kalau tidak, dia berpolitik dalam masjid. Ni bukan pertandingan ketua bahagian, kan? Kita pilih hak mana ni, yang mana pihak Majlis Agama Islam pilih, kita tahu orang boleh urus masjid, tak bagi. Berapa jawatan kosong mungkin kita bagi anak karya pilih. Kalau tidak, dia berkempen. Biar orang main masjid dengan ikhlas. Orang main masjid dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi kata, wa qala Allah azza wa jal illa as-sawm, kata Allah Taala melainkan puasa. Yang lain semua dia bagi 10 sampai 700 kali ganda, kecuali puasa. Puasa Tuhan tak bagi. Illa as-sawm, kata Allah, kecuali puasa. Ini hadis kalau kita baca, illa as-sawm wa ana ajzi fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kerana puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Karena dia kunci bagi ibadat ini ikhlas. Nak buat baik ni ramai orang boleh buat, tapi nak ikhlas ni, ya Allah, pertarungan dalam hidup ni. Sehingga kadang-kadang kita tertanya-tanya, terutama orang ada jawatan macam saya, mungkin tuan-tuan juga, berapa hak kita ikhlas, berapa hak kita buat kerana orang, berapa yang kita dah buat ni kerana dah rutin, dah buat, dah tak perasan dah tak ada dah Allah Ta'ala tu, dah tidak hadir dah dalam ibadat. Dah duk biasa, ingat 5 waktu nak kena pergi, Allah giliran aku jadi imam pula ni, nak kena pergi. Tuhan dah tak hadir dah. Yang dah hadir ialah allowance bulanan kita. Sebab itu kunci pada ibadah ialah ikhlas. Kenapa puasa berbeza dengan solat? Solat orang boleh buat, Allahu Akbar, mungkin dia boleh buat solat. Tak pergi masjid kata apa? Kena pergi masjid lah. Dia buat nampak, tak nak nampak muka di masjid. Tapi puasa orang tak tahu kita puasa tak puasa. Dia tak puasa? Puasa. Kalau kita bohong, mana dia tak tahu. Masuk dalam bilik ayak, kita minum. Bukan orang tahu. Mengaku pergi puasa, petang buat lembek. Nampak macam muka letih. Tetapi kalau orang tu puasa, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwat dia meninggalkan makan dia kerana aku. Kerana orang boleh tinggal benda lain, bukan kerana Allah. Orang boleh sedekah, tapi bukan kerana Allah. Orang boleh buat macam-macam, bukan kerana Allah. Tapi puasa, nak buat macam mana puasa? Kerana puasa bukan perbuatan apa, hanya meninggalkan. Kita bukan tengok duduk depan ni, muka puasa, muka tak puasa, muka kita. Salat kita tahu, sedekah kita nampak. Puasa, latihan penting bagi puasa itu ialah menzahirkan keikhlasan di kalangan manusia. Keikhlasan manusia kepada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana dia adalah untukku dan aku adalah yang akan membalasnya. Walisaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan masa buka. So masa buka memang siapa pun seronok, Tuhan pun tak larang. Tapi oleh kerana kita kena balance, di Malaysia ni dikatakan musim Ramadan lah paling banyak sekali makanan dibazirkan, paling banyak sekali.
nak berniaga bazar Ramadan, kalau ada yang nak berniaga di sini, berniagalah. Tapi saya nak sebut satu hal lah, berniaga tu tak salah, tentu dah dapat pahala. Tapi peluang ibadat Ramadan ni setahun sebulan je. Niagalah setakat boleh, lepaslah kita menyanyi, tapi janganlah sampai orang semayang malam kita tak semayang, orang ibadat malam kita tak ibadat, orang baca Quran kita tak dan baca Quran. Melainkan kita memang susah betul, memang memerlukan, itulah musim untuk kita buat sikit rezeki kita, tak apalah, bukan benda yang haram. Tetapi kalau sampai kita ada ruang, kekayaan kita ada, ruang untuk beribadah kita ada, ambillah ruang untuk beribadah di dalam bulan puasa ni. Kerana dua kegembiraan, kata Nabi masa buka, wa inda liqa'i rabbih, dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada soalan untuk perbincangan. Ada soalan? Ya. Apa dah? Pahala yang kita belah. Bulan puasa, okey, pahala berganda. Puasa tu sendiri dia tak termasuklah dalam kategori 10 ke 700 tu, pasal keikhlasannya tinggi. Tetapi ta'zim sya'air Allah, membesarkan syiar-syiar Allah adalah satu kemuliaan. Orang yang bersedekah pada bulan Ramadan tentu pahalanya lebih pada bulan yang lain, kerana ia adalah musim ibadah dan membesarkan syiar Allah, iaitu bulan puasa. Sebagai orang kata, Allah nak sedekah apa mufti, hak ada ni pun cukup-cukup. Saya ingat masjid dia pakai gendang ni, tak padan dah pakai bunyi tu. Kan jabatan mufti masukkan ke? Orang Melayu dulu pakai benda ni. Banyaklah tu. Siapa yang masukkan ni? Tok Imam? Kontraktor pembinaan, kontraktor mengatasi Tok Imam. Sakan kontraktor ni. Dia pandai. Kata tak ada apalah nak bagi, ada ni pun cukup-cukup. Memberi makan kepada anak isteri termasuk sedekah. Hatta ma ja'altahu fi fami imra'atik, sehingga apa yang kau jadikan di dalam mulut isterimu adalah sedekah. Bahkan kalau ada duit nak sedekah pada fakir miskin dan wang untuk dinafkahkan kepada anak isteri yang menjadi makanan mereka, kalau mereka belum ada peruntukan makan pada hari berkenaan, hendaklah didahulukan anak isteri, kerana itu tanggungjawab langsung di bawah kita. Maka sesiapa yang keluar bekerja pada bulan Ramadan untuk memberikan nafkah pada anak isterinya atau pelajaran pada anak-anaknya, maka dia mendapat pahala melebihi pada bulan-bulan yang lain, mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada soalan kertas ni, dia tanya berapa kadar peterah negeri Perlis, berapa? RM7 lah. RM7 tu bukan kerana dia tak kadar fitrah tu RM7, kerana Nabi SAW farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Nabi telah memfardukan zakat fitr, sa'an min tamr, sa'an min syair, satu gantang daripada tamar, daripada syair, kan, kepada setiap orang muslim. Siapa dia?
zakarin wa untha, laki dan perempuan, abdun wa hur, sama ada hamba atau merdeka, kabirun wa saghir, kecil ataupun besar, semua kena. Kena bayar zakatul fitr. RM7 tu kita rukuk dengan sa' gantang Madinah. Gantang Madinah lebih kurang 2.6 kilo. Kita biasa sebut gantang Baghdad, kita sebut gantang Madinah. Kerana gantang yang digunakan oleh Nabi ialah gantang Madinah. Dan gantang Madinah itu kita ambil, kita bawa balik, kita rukuk. Kadar yang digunakan oleh Nabi, yang diwarisi daripada turun temurun kadar gantang berkenaan, maka lebih kurang RM7, samalah lebih kurang negeri lain pun. Kerana gantang Baghdad, dia sebut je gantang Baghdad, tapi lebih kurang dengan gantang Madinah juga. Jadi bila kita timbang dengan beras yang dimakan oleh orang kita ni, iaitu dengan kadar RM7. Bayar kepada siapa? Bayarlah kepada amil yang kita telah lantik. Pasal apa bayar kepada amil yang kena telah lantik? Kerana dia bertugas mewakili ulul amr untuk membahagikan zakat berkenaan dengan kadar yang lebih adil dan saksama. Mungkin kalau kita bagi sendiri pun dapat juga kat fakir miskin, tapi mungkin satu fakir miskin tu 7, 10, 20, 100 orang bagi kat dia. Mari seorang fakir miskin ni siapa pun tak bagi kat dia. Tapi kalau kita bagi pada amil, kemudian diselaraskan oleh ulul amr, maka kita dapat selaraskan siapa yang patut dapat, banyak mana, berapa dah dia dapat. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Dah. Yang pada pada di kalangan para fuqaha, mereka berbincang tentang hukum bagi kepada amil, tidak bagi pada amil. Kerana asalnya diberi pada amil. Sebab tu Nabi uruskan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil daripada harta mereka sedekah, zakat. Nabi yang ambil. Yang ambil. Sebab tu di dalam asnaf tu wal amilina 'alaiha, ada amil. Kenapa? Kerana pemerintah yang mengatur hal berkenaan. Jika seseorang fuqaha bincang, boleh tak bagi kepada amil? Jika sekiranya amil tuntut supaya bagi kepada dia, wajib bagi pada amil. Tak bagi pada amil, hukumnya berdosa. Pasal titah perintah ulul amri dalam perkara yang bukan maksiat. Kerana Nabi kata, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi maksiatin. Seorang individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tak diperintahkan dengan benda yang maksiat. Maka wajib dia bagi melalui amil. Melainkan beberapa fuqaha mutaakhirin mereka sebut, dan juga Al-Qurtubi dan sebelum tu kemudian diikuti dengan Rashid Ridha dan ramai yang membincang, kalaulah dia yakin amil ni menyeleweng, kalaulah dia tahu amil ni menyeleweng, dia bagi kat dia, dia tak bagi. Kalau dia yakin demikian, dia tahu bahawa pemberian kepada amil berkenaan tak sampai kepada hak orang miskin, maka dia boleh memberi sendiri. Ini yang disebut oleh sebahagian fuqaha mutaakhir. Tetapi kalau dia tak ada bukti ataupun dia tahu bahawa amil itu juga memberi, maka dia beri, tetap menjalankan tugasnya, maka dia beri kepada amil. Fuqaha bincang, kalau satu orang telah bagi dah zakat dah, dia terus bagi zakat dah, bagi zakat dia, tak bagi melalui amil, sah ataupun tak sah, sah zakat dia. Cuma dia berdosa kerana tak melalui amil. Itu saja, zakat sah. Kalau amil tuntut supaya dia bayar balik, amil kata hang tak bayar zakat,
diambil tindakan, kerana zakat adalah kewajipan yang dipantau oleh pemerintah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan khulafa, iaitu para pemerintah Nabi. Wajib untuk dia bayar kepada amil lagi sekali, sebagai taat kepada ulul amri. Katakanlah dia bayar dah zakat dia RM1,000, mai pemerintah tuntut kat dia RM1,000, nak ambil tindakan pasal tak bayar zakat. Contohnya, dia kata saya dah bayar, pemerintah kata tak ada bukti, saya bagi ada kat orang, pemerintah kata tak ada bukti, kena bagi pada saya, maka kena bagi pada dia untuk dia bagikan. Kalau sekiranya pemerintah itu mengizinkan, tak apa kamu boleh bagikan, maka seorang boleh bagi. Kerana asasnya, di samping masalah amil disebut dalam Quran, Nabi SAW mengumpul zakat, Abu Bakar memerangi golongan yang tak membayar zakat, kan? Mereka, sebahagian riwayat menunjukkan bukan mereka tak mau, mereka hanya tak mau beri pada Abu Bakar macam mana mereka bagi pada Nabi saja. Tapi Abu Bakar bertegas kena bagi kat pemerintah untuk menguruskannya. Tapi kalau pemerintah tu yang mengizinkan, itu cerita yang lain. Tetapi kalau sekiranya pemerintah mengutip, membagikannya dengan betul, maka kita bagilah melalui pemerintah seperti mana yang menjadi tanggungjawab. Kerana tak ada alasan. Kata saya nampak ada satu orang miskin, kita mungkin nampak, tapi tanggungjawab pemerintah di atas bau pemerintah, dalam konteks Negeri Perlis ni, di atas bau Majlis Agama Islam Negeri Perlis, memberikan secara adil zakat berkenaan. Maksudnya secara adil ni, yang mana miskin yang berhak dapat, dia hendaklah dapat. Cumanya saya minta satu berhati-hati kita ni ialah, kadang kalau orang ni memang dia dapat, tapi dia habaq dia tak dapat. Ada duk kira balik rumah hak maib buat 2,000 ke 3,000 biji buat rumah sebiji ni buat, bagi sebiji, beribu-ribu biji buat sejak tahun 2000 berapa. Siapa yang ada tanah, miskin, tanah sendiri, bagi. Tapi ada satu kes, kita bagi rumah kat dia, dia tak duduk rumah hak kita buat tu, dia duduk rumah buruk dia hak lama, hak sengit, ayak masuk, nak pi pun susah. Rumah hak baru kita bagi tu dia berbarang-barang. Pasal ada yang pula yang pergi bagi anak dia apa tu, sebab dia kata kalau pindah rumah tu kebajikan tak mau bagilah bantuan. Kalau tahu macam tu, kita pun tak bagi ya. Dan ada orang kadang-kadang macam-macam lah, saya tengok orang, mungkin dia susah tak kerja, 50 tahun umur tak kerja, kata sakit apa tak kerja, kencing manis. Tak apalah, kencing manis pun satu penyakit. Tapi rakyat Malaysia kalau kira kencing manis ni ramai lah. Tu sak muka manis semua. Kencing manis taklah, kalau sampai kencing manis kaki dah buruk nak berjalan tak boleh, cerita lain. Jalan boleh, kencing manis tu dah buat apa? Tak buat apa, duduk di rumah, petang-petang pergi kedai minum. Ini pun satu masalah. Miskin dia buat ambil. Sebab itu pemerintah dia nak kena kaji benda ni semua. Bila kita telah ada satu sistem yang cek, tengok, semak, dapat laporan, saya cadangkan taatlah dalam benda ni, bagi pada ulul amri supaya dia tahu siapa. Katakanlah ada orang tu layak dapat, maib tak bagi, kalaulah kata betul ada, pergi habang dengan maib, suruh dia pergi bagi. Kok kita jumpa dia tak jumpa. Saya pun cengih kok kadang-kadang, saya tahulah CEO maib pun pening kok, saya kadang-kadang selalu duduk tanya, apa tak bagi ni? Tengok-tengok masuk dalam surah abang, satu orang tak dapat zakat, duduk di Perlis nak bela anak, pipi cek terkejut, tak dapat, makan tak ada. Kau orang mana? Seorang hari tu ada kes kan, orang Taiping, bila mai? Dah 2 minggu mai Perlis. Oh, kena marah saja maib.
Masuk Sarawak, orang Perlis tak ada makan. Dia baru mai. Sebab tu kita pun cek dulu, tanya dulu betul ke dia tak dapat. Dan ramai hak dok kata tak dapat tu, saya duk pi marah, rupanya dapat. Dia tak habaq. Dia kata dapatlah hak tu bulan lepas, yalah tunggulah bulan ni pula. Kan? Dan kadang-kadang tadi pun saya pi kayu. Orang kita ni kadang-kadang miskin, kita ni hebat. Miskin tu kira rumah dia ada isteri, rumah saya tak ada. Sebahagian hak miskin tu dapat bantuan TV dia lebih besar daripada kita. Tapi mai habaq kat pejabat maid ni makanan tak cukup. Bukan saya kata semua, tapi ada. Sebab tu saya kata biar ulul amri semak. Rokok harga sekotak berapa? Ha? Hak mana ada rokok bawa belakang. Rokok sekotak berapa? RM18? RM17? Beras sekambik berapa? Ha? 5 kilo berapa? 13. Beras tak boleh beli, rokok boleh. Nak kata apa ni? Kita pergi tengok, tadi pun saya tengok. Saya tengok orang hisap rokok ni, kita kenal kan. Pecah habis gigi depan tu. Asap tu. Kan? Asap rokok dah sedut kan. Tapi rumah susah. Makan tak ada. Beras kita pergi hantar. Kita selalu juga komplain tentang nasib orang Islam. Saya pun cakap. Tapi sebahagian daripada nasib ni kita buat ambil. Saya nak ceritalah. Dekat-dekat nak puasa cerita habis kan. Bukan nak kempen maib buat. Kita buat bagi skill supaya pergi kursus bagi pergi mengaji 2-3 tahun dia tak mau. Kadang-kadang orang kita ni, budak-budak kampung ni, bukan semua lah, dia tak mau, dia lari bagi hak kursus 3 bulan 6 bulan, duit poket bagi kursus bagi. Kalau tuan-tuan ada jumpa orang yang tak kemampuan, pergi jumpa maib minta kursus. Kita hantar pergi di Perak, hantar pergi di Penang, hantar pergi di Kulim. Duit poket bagi sebulan banyak ratus, makan bagi, tempat khusus bagi. Keluar 6 bulan kursus tu jamin dah kerja. Tapi kerja jenis ni lah, perbaik aircon. Tu sampai tak balik lagi kita tak cukup ni aircon ni. Perbaik aircon. Hak mahal tu hak tampal kapal tu, diterjun dalam yang tak kapal. Yang tu gaji dia beribu-ribu, 7-8 ribu. Pergi kursus berapa bulan keluar tu. Ada yang kita bagi kursus bawa apa? Bawa kontainer ni. Yang mewah ni. Lori-lori yang hebat ni. Gaji 8,000. Hantar pergi kursus 10 orang. Lari tinggal 4 orang. Dia balik duduk kampung dia. Minum balik dom ketum, beratok balik minta zakat. Bukan saya kata tak berjaya, ramai juga yang berjaya, tapi macam itulah. Baru ni berjalan dalam satu kampung. Sonok saya tengok. Maib sebagi kepada dia duk pomen motor dalam kampung. Maib sebagi pada dia tempat untuk dia buat pomen, bengkel. Daripada duk pomen dalam rumah dia pindah pergi pomen bengkel dia. Elok lah. Tapi saya tengok muka berjernih muka dia ni. Muka ni jernih ni bukan macam ayak lah kan. Tuan-tuan kita tahulah, bukan Allah Ta'ala ni bagi tuan-tuan pun tahu, saya pun boleh tahu kot. Muka orang semayang dengan tak semayang ni ada beza. Kan? Muka jernih. Dia duk main semayang Masjid Alwi. Isteri dia kata alhamdulillah 4 bulan ni berubah rezeki. Pasal mau buat kerja. Sebab moral saya nak ceritanya bukan nak kempen maib segala, tapi itulah peranan amil supaya mengatur urusan zakat ni. Wallahu a'lam.
Ada soalan? Ha? Pediah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amun miskin. Bagi orang yang tak mampu untuk melakukan puasa, daripada taqa yatiqu, yakni susah, sa'ab. Ibnu Abbas kata yutiqunahu, orang yang beban nak melakukan puasa tu. Asy-syaikhun kabir, orang yang tua, wanita yang hamil yang tak mampu, orang yang sakit, bagi fidyah ta'am miskin pada orang miskin, kan? Bagi fidyah pada orang miskin. Jadi hak dapat orang miskin. Jadi kalau kita tak mampu puasa, bapak kita sakit, dia tak mampu puasa, duduk di katil dah nak suruh puasa tak boleh, bagi setiap hari yang dia tertinggal puasa, berapa kena bayar? Mana tu imam ni? Berapa? Berapa tu imam? Segantang ke secupak? Ta'amul miskin lah, kadar makan satu orang miskin. Perlis ni berapa sekali makan? RM5 cukup? RM5 lah. Kalau bagi lebih, man tatawwa'a khairan. Siapa hak nak bagi lebih bagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya satu hari makan orang miskin. Bagi RM5-6, bagi kat depa untuk bayar untuk bapak kita yang tak puasa tu. Ambil lah. Saya ingat dulu kiraan kita lebih kurang RM5, RM5.50 makanan di rakyat di negeri Perlis untuk satu fidyah. Ada soalan? Ya. Zakat boleh tak bagi? Zakat fitrah kita bagi pada orang miskin, fakir dan miskin. Boleh tak anak yatim dapat zakat? Anak yatim tak termasuk di dalam asnaf zakat. Yang masuk ialah al-fuqara wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah untuk fuqara dan masakin. Pasal apa anak yatim tak ada? Anak yatim jauh pada kaya pada kita. Kan? Kalau Bill Gates mati, anak dia lagi kaya pada kita. Sebab tu anak yatim ni belum tentu dia miskin. Semalam ada orang tanya saya, kenapa orang tak bagi zakat kepada orang cacat? Cacat penglihatan, dia tanya. Saya kata, kerana tak termasuk dalam tu. Pasal apa tak termasuk? Sebab ada orang buta kaya pada kita. Bukan mesti bila dia buta dia miskin, bukan mesti dia anak yatim dia miskin. Tapi kalau dia anak yatim dia miskin, dia dapat di atas dasar miskin. Bukan kerana anak yatim. Kerana ada orang pak dia mati, dia jadi yatim, kayalah dia. Pak dia tinggal harta banyak. Kena sebab itu dia tak termasuk. Jadi saya kadang-kadang di masjid ni dia buat tabung anak yatim. Tak apalah nak buat, tapi anak yatim ni disuruh kita mulatafah, kita ni talatuf, kita bermesra anak yatim ni, sebab dia tak ada apa-apa. Tapi bukan kita kena bagi duit ke dia, melainkan jika dia miskin. Tabung anak yatim, kata miskin je, kata anak yatim je kita bagi. Kadang-kadang saya pernah berlaku di Pulau Pinang, saya tengok peruntukan untuk anak yatim. Mak dia beratok mai, mak dia mai BMW. Dia memang yatim, pak dia meninggal. Mak dia pegang dia bawa macam ni, ambil duit yang kita bagi tu lebih kurang 300 ya. Tapi gelang mak dia tu 3,000. Tak tahu Mami Tanjung, tengok Mami Tanjung mana. Kan? Sebab tu maka tak termasuk dalam tu. Melainkan dia miskin. Bolehkah zakat diberikan kepada pertubuhan? Jika sekiranya pertubuhan itu terbukti untuk menyebarkan dakwah. Sebab tu bukan nama aja pertubuhan bagi. Nak kena cek betul-betul. Dia menyebarkan dakwah, melakukan kerja-kerja dakwah, diberi untuk perjuangan fi sabilillah itu, maka dia termasuk dalam hal itu. Ada lagi soalan? Ya.
Okey. Status masjid lama. Ada beberapa perkara. Jika masjid lama itu masih boleh digunakan dan dia tidak dihapuskan statusnya, dia masih masjid, tak dijual, tak ada apa, maka dia kekal penghormatan dia seperti mana masjid. Tapi kalau dalam kawasan yang berdekatan, misalnya kita nak buat masjid baru, masjid lama pun ada. Masjid lama duduk dalam kawasan yang sempit, nak perbesar dah tak boleh dah. Kita pun boleh tak kita jual masjid lama tu, kita beli satu tapak baru untuk buat baru dengan menggunakan wang daripada tapak masjid lama. Misalnya kita jual tapak masjid lama tu, siapa-siapa nak beli ya, kita pergi beli dengan duit tu di tapak masjid, buat masjid baru. Boleh kan tak kita buat, kita istibdal, kita ganti yang seperti itu? Para fuqaha membincangkan bab ini, mereka bersetuju dia dibolehkan jika ada keperluan untuk buat demikian. Ini terutama mereka yang berada di negeri-negeri seperti di Eropah dan seumpamanya. Kadang-kadang orang Islam ada dalam satu kawasan, kemudian orang Islam dah tak ada dah kawasan tu. Kalau ada masjid pun orang tak pergi dah, rugi tanah tu. Jual masjid tu, ambil duit tu, pergi buat masjid yang lain. Supaya masjid tu bermanfaat. Habis tu orang hak derma yang lama tu tutup lah. Orang hak derma yang lama tu, dia dapat pahala, dia dapat pahala yang dalam daripada tanah yang ada dulu, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dalam hal itu. Okey, katakanlah masjid ni dah buat dah, sebelah pun ada masjid juga, tak ada nak buat apa masjid yang sebelah tu, takkan nak semayang dua-dua, sak pi sana sak pi sini. Kalau tanya saya cadangkan supaya masjid yang lama tu dibuat apa-apa kegiatan orang Islam yang manfaatnya balik sekolah agama ke apa. Ataupun jika kita tak ada macam tu, kita jual tapak masjid lama tu, kita ambil duit tu, kita pergi buat masjid di kawasan yang tak ada masjid lagi. Misalnya dah kita ni dah ada masjid kat sini, tak tahulah cerita dia, dah ada dah masjid orang bagi kat sini, tapi duit masjid lama tu duk biar reput macam tu, orang masuk pun tak, siapa ada. Jual tanah masjid tu, ambil duit masjid tu, pergi tanya kawasan mana dalam Perlis ni ke, luar Perlis ke, yang nak buat masjid tak ada duit, bagi kat mereka buat masjid. Nama kita istibdal, kita ganti dalam hal itu. Okay. Ada soalan ni? Tanah tu milik Maib. Ya, kalau tanah milik Maib, Maib yang urus lah. Maib urus lah. Kalau tanah milik Maib. Ada soalan? Orang yang jual harum manis ni macam mana nak kira zakat dia? Kan? Bagus kan? Nak kira 1/10 ke, nak kira 1/5 5% ke 10% ke. Maib dia ada ni dah. Pi ke Maib tu, pi habaq, saya harum manis tahun ni boleh lebih kurang 1000 kilo. Contohlah. Pi habaq dia kira berapa kadar zakat dia. Dia tak sama dengan zakat perniagaan. Zakat tanaman ni dia lebih sikit. Orang kata pasal apa lebih? Tentuan zakat tanaman dia lebih, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sebab apa lebih tanya? Niaga ni dia usaha kita, tanaman pun dia usaha kita. Tapi tanaman ni di samping usaha kita, betul-betul punya Allah Ta'ala bagi. Niagaan pun Tuhan bagi, tapi betul-betul direct. Musim elok, air elok, hujan elok, buah jadi elok. Kalau kata tak mau jadi, buah dia main panas, dia main hujan, dia main panas, dia luruh semua. Tiba-tiba bila dia kekal buah tu elok, apakah lebih daripada rasa syukur itu?
daripada memberi kadar zakat yang dituntut. Kita yang susah hati duk tengok langit ni, turun hujan ni, perasan habis dah aku bunga harum manis ni. Bila mai musim tu dia tak turun, buah keluar banyak, syukur kita di atas hal itu. Ada soalan ni? Saya duk kira, saya tengok jam ni, tak apa. Ada orang duk tengok, lapang nasi. Samri Winos. Saya dah bagi kenyataan dalam hal ini. Bukan masalah Zamri ataupun siapa. Saya tidak ada masalah pihak polis untuk mengambil langkah-langkah keselamatan ataupun pihak polis untuk mengambil siasatan. Itu memang kerja polis. Siasat, kalau betul ada benda yang salah, cumanya yang saya kata ialah mestilah hal itu berlaku secara adil. Ada beberapa orang individu, Wataya Murti, apa nama lagi, Kula, siapa lagi, banyak lagi, buat kenyataan-kenyataan yang jauh lebih bahaya lagi. Tapi mereka ni dipanggil untuk memberi keterangan. Tak apalah, boleh panggil, saya tahu tak masalah. Tapi alangkah baiknya jika Zamri pun dipanggil memberi keterangan. Saya bukan isunya Zamri, saya tak ada masalah nak, bukan kerana Zamri kena dia, bukan itu isu dia. Isunya ialah semua orang mendapat benda yang sama. Ada beberapa individu yang duduk dalam internet yang kita tengok memang cakap cukup teruk lah tentang Islam. Adakah ucapan orang-orang yang mereka kata ni, termasuk si Zamri ni, adalah satu hasutan atau dia menceritakan tentang diri dia saja? Kita ni saya nak ceritalah, adalah tanya kan. Sebab mereka ni potong mana saya nak sebut ni. Di Perlis ni tuan-tuan, ialah negeri yang paling tolerance dan luas dari segi fiqahnya, khusus termasuk di dalam isu-isu yang membabitkan non-Muslim. Saya sebut isu tentang hak penjagaan anak. Bila bercerai suami dan isteri, mak itu atau mak suami masuk Islam, mak tak masuk Islam, anak patut beri kepada siapa? Dalam mazhab Syafi'i, kok mana pun kena bagi di pihak Islam, kerana Islam sentiasa dominan. Tetapi Perlis memilih pandangan yang lebih luas daripada hal itu. Kita lihat pendapat-pendapat dalam mazhab Malik, pendapat-pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, kita balance semua pendapat itu, kita buat kesimpulan, kita tengok kepada masalah-masalah anak. Jadi kita kata beri kepada pihak yang lebih dapat menjaga pembesaran anak tu. Walaupun ibu dia mungkin bukan Islam, tapi kalau ibu dia lebih dapat menjaga anak dia, bapak dia masuk Islam, bapak dia kahwin dengan mak baru, anak dia baru 2 tahun, setahun, kalau bagi kat bapak dia duduk dengan mak dia walaupun Islam, kita bimbang. Kita kata bagi kat mak dia yang bukan Islam tu, bapak dia ada hak untuk tengok dan pendidikan pada dia, tapi dia kena duduk dengan mak dia. Kita tak fatwa seperti negeri lain, bagi je ke Islam. Kita luas dalam hal itu. Masalah orang-orang yang masuk Islam, kita tak kata kena bin Abdullah, dia boleh bin kepada bapak dia yang bukan Islam. Kerana pada zaman Nabi orang yang masuk Islam, kalau tidak semua sahabat Nabi bin Abdullah belaka lah. Semuanya baru masuk Islam. Umar bin Khattab, Umar bin Abdullah. Tak, kita keluasan. Zakat, Perlislah satu negeri yang kata boleh beri zakat kepada bukan Islam.
jika dipikirkan itu sesuai oleh pihak ulil amri sebagai salah satu daripada langkah yang dinamakan ta'liful qulub, memberikan perspektif yang baik terhadap Islam kepada non-Muslim. Kita diperoleh buat forum dalam masjid, non-Muslim boleh masuk. YB, sahabat saya lah, YB Li Cintong DAP, dia pernah forum dengan saya di masjid Tuanku Syed Putra tentang puasa. Kita buat majlis dalam masjid, panggil One Center itu ditubuhkan di bawah MAIPS, bukan MAIPS punya 100, maksud bukan MAIPS dalam anggota MAIPS dalam secara rasmi, tetapi dia adalah dibiayai oleh MAIPS. Buat program, pergi ke kuil, pergi ke gereja, pergi ke rumah-rumah ibadat. Saya sendiri berapa siri dialog dengan non-Muslim di pusat-pusat ibadat rumah mereka, bagi tahu apa Islam dan bagi menghilangkan prejudis dan salah sangka. Kita pergi, kita benarkan mereka masuk, buka puasa dengan mereka. Kita menyantuni non-Muslim. Banyak program kita bukan mensantuni sekadar teori saja, sesuatu yang kita masukkan dalam fatwa. Bahkan takrifan ahli kitab kita begitu zaman Dr. Juanda dulu ada dimasukkan, ahli fatwa bersetuju ahli kitab itu Kristian termasuk, kahwin dalam ahli kitab maksudnya boleh kahwin dengan Kristian wanita ahlul kitab. Laki wanita nak kahwin lelaki tak boleh. Kerana fatwa itu juga masa tu, kerana ada satu orang tanya boleh tak kahwin Kristian. Di negeri Arab ramai orang kahwin dengan Kristian. Akhirnya wanita berkenaan masuk Islam walaupun fatwa telah dikeluarkan. Saya nak ceritanya keluasan banyaklah. Tiba-tiba mari dia nak serang negeri Perlis. Sebab apa nak serang negeri Perlis? Dia orang kenal saya. Sebab mula-mula dia serang kerana benarkan Dr. Zakir Naik berkhutbah dalam masjid. Kita tak pernah tanya dia siapa dia Sami yang bagi ucapan dalam kuil dia. Dia khutbah dalam masjid kita, dia tanya kita, dan dia buat bantahan. Itu kes-kes yang awal. Kemudian dia ada masalah dengan Dr. Zakir Naik. Saya bagi tahu, Dr. Zakir Naik datang ke Perlis, dia pergi juga ke negeri lain. Di Perlis kita bagi tahu bahawasanya kita tak mau timbulkan isu-isu yang boleh sensitif. Dan alhamdulillah tak ada pun saya bagi tahu pada non-Muslim, kalau ada mana-mana potongan ucapan Dr. Zakir Naik ini yang memang ternyata adalah satu provokasi permusuhan dengan non-Muslim, bagi tahu kat kita supaya kita pun tak akan bagi dia. Tapi mereka kata ada, tapi dia tak bagi pun. Tapi itu dia kata banyak orang non-Muslim dah masuk Islam. Itu bukan, itu cerita lain. Saya tanya satu orang tu, dia bagi orang masuk Islam cerita lain, tapi awak kata dia cakap benda yang menimbulkan permusuhan supaya nanti orang bunuh non-Muslim. Mana dia? Di mana? Kalau ada, tak nanti awak, saya nanti larang. Mereka tak bagi. Non-stop. Mari adalah video saudara Zamri kita ni, dia bukan berucap di Perlis tu, dia berucap di Kelantan. Dia cerita pengalaman diri dia daripada Hindu boleh masuk Islam macam mana. Dia kata bahawasanya dalam video tu, dalam agama Hindu ada 330 juta Tuhan. Dia kata, dia pun marah. Saya pergi tengok dalam perbahasan agama, dia pun memang kata Tuhan tu 330 juta. Mungkinlah konsep dia Tuhan yang satu menjelma dalam 300, tapi 330 juta, 330 millions gods, Tuhan.
Dia kata, jadi kawan tu kata, dia yang kata, kita bukan ada pengalaman dalam agama Hindu, dia yang beritahu. Saya tanya satu orang yang Hindu, dia kata betul ke 330 juta ni? Dia kata yang tu masa nak kahwin, masa kahwin tu pusing tu, dia cakap perkahwinan ini disaksikan oleh api yang suci dan 330 juta Tuhan. Jadi saya kata, tanya adalah habis. Pasal apa Zamri sebut? Dia itu sebut apa? Yang tu saya kata bukan dia sebut, saya rasa dia tak provoke. Dia cerita tentang diri dia saja. Tak apa, buat report polis macam bantah. Saya tak apalah, bila orang report polis kena ambil tindakan. Polis boleh panggil lah siasat dia. Kalau sekiranya yang sebelum-sebelum ni pun semua direman, kemudian Zamri direman, saya got no issue, tak apa. Tapi kalau orang lain hanya dipanggil beri keterangan, seorang ni direman, saya rasa tak kena lah. Itu. Tapi isunya bukan itu. Isunya dalam suasana sekarang ni, sampai apa yang diajak dalam masjid dipertikaikan. Orang Islam tak pernah tanya pun apa yang diajak di dalam tempat mereka. Kemudian sepatutnya mereka mengambil langkah, tanya dulu, ini nak provoke ke, ini apa? Tanya dia dulu. Kemudian semua ucapan-ucapan provokatif seolah-olah kita sedang berada di New Delhi. Taban hari membangkitkan pemusuhan. Kononnya orang bukan Islam, mereka ni saja, saya tahu ramai orang bukan Islam lain taklah macam tu. Kita tahu ramai orang saudara-saudara bukan Islam lain, okey ya. Segelintir ini mereka ini yang timbulkan. Kononnya tak dapat ini hak, hormati hak. Saya nak kata, walaupun 60 tahun negara ini merdeka, adalah kelemahan, bukan tidak ada kelemahan, mesti ada kelemahan. Tetapi layanan kepada kaum minoriti, walaupun kita tak kata 100% puas hati, secara perbandingan lebih baik daripada negara lain. Lihat apa yang berlaku di Myanmar. Lihat nasib orang Islam di India. Kerana korang tu pergi makan lembu, ambil daging babi, sumbat dalam mulut dia. Tuan tengok kan video tu, pukul dia, rogol. Lihat apa yang berlaku di China sekarang. Nama Islam pun tak boleh. Tapi di negara kita, kita tak jadikan itu sebagai sukatan. Tak jadikan itu sebagai sukatan. Kita hormati perbezaan, kita menerima bahawasanya ada agama yang berbeza. Tetapi tentulah ada identiti bagi sebuah negara, ada identiti. Amerika, walaupun dia bercakap tentang demokrasi, tetapi dia tak boleh menafikan bagaimana kuatnya ideologi white supremacy, ketuanan orang kulit putih. Walaupun Obama pernah naik, tetapi realiti orang kulit hitam masih rasa dipukul dan seumpamanya. Tidak ada andaian bahawasanya akan bertukar UK daripada negara kulit putih kepada selain kulit putih. Negara China bertukar kepada negara India, bertukar kepada kaum yang lain. Demikian Malaysia ni, negaranya ialah identitinya Islam, dengan tidak mengenepikan hak agama lain. Tapi kalau identiti itu pun menjadi suatu masalah kepada sebahagian kumpulan, terutama di era sekarang ini, apakah yang nak diperkatakan, ataupun apakah tafsiran kita terhadap keadaan ini? Melainkan sebahagian daripada individu-individu yang terbabit ni, ataupun orang-orang yang ada ni, hanya menimbulkan provokasi yang akan menegangkan keadaan kehidupan harmoni di dalam negara ini. Saya pernah mengkritik banyak persatuan-persatuan Melayu kerana saya anggap perkauman kerana menyerang sengit bangsa-bangsa lain. Masa tu
dia orang semua kata baguslah Mufti Perlis. Tapi bila saya mempertahankan daripada mereka menyerang orang Melayu, resis, perkauman, ini bagi satu individu saya yang telah buat macam-macam kenyataan membela hak non-Muslim, macam mana dengan orang lain? Saya bagi tahu hatta kepada sahabat-sahabat ahli-ahli parlimen DAP yang menghubung saya dalam isu ini. Tetapi ini adalah realiti, dan ini adalah kegusaran. Ada orang kata tak ada gusar apa, semua orang Melayu rasa Islam dah tambah kuat lah. Betul ya? Tuan-tuan rasa gitu lah? Kau tak tahu apa kami duduk makan harum ni? Apa pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki seluruh keadaan kita. InsyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.